Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi hari ini siri yang kelima, and kita dah katakan kita punya target audience untuk long term player dan juga short term trader. Dan untuk short term trader kita sharekan, kita buatkan mapping mingguan, tapi malangnya kita punya recording ni akan ditayangkan hari Isnin. Right, maksudnya benda dah habis, tapi tuan-tuan boleh tengok isu-isu semasa yang mungkin berlarutan ke minggu depan. Okay? So untuk minggu ini memang minggu yang sibuk untuk pasaran saham. Kita ada macam-macam result. Tesla hari Isnin, AMD pagi tadi dah buat report, ada Microsoft, ada Visa, ini company-company yang besar lah. Right, and then ada Facebook. Ni lepas pasaran tutup. Earning Whispers ni saya dapat daripada Twitter mereka. Boleh kata top 8 kalau tak salah, and then hari Jumaat ada company-company oil and gas macam Chevron, ExxonMobil. Okay, so minggu yang sibuk, and then biasanya pasaran saham dia akan range trading sajalah. Okay, nak digest news ni. And then selain pada itu kita ada data-data ekonomi yang penting, ada FOMC meeting malam nanti. Hari ini hari Rabu kita buat recording, malam nanti ada FOMC meeting. Tapi kami punya view ialah FOMC meeting malam ni tak penting sebab guidance daripada Federal Reserve Chairman dan ahli-ahli FOMC committee members ni memang mereka dah beritahu dah tak akan naikkan interest rates. Okay? Alright, tapi data yang penting kita rasa adalah data GDP malam Khamis. Alright, FOMC 2 pagi, GDP malamnya. Okay? Data yang penting. Dan data PCE. PCE ni price short form dia tak ingat PCE, tapi dia measure salah satu cara Federal Reserve tengok inflation. Okay. So dua data inflation ni penting. Semalam pun dah ada data consumer confidence dengan housing. Data daripada housing menunjukkan inflation sedang naik, right? Okay. Now, kembali kepada earnings report ini, performance lebih kurang top 7 lah. Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tesla, ada Alibaba sikit dengan Berkshire Hathaway, ini yang Warren Buffett punya fund. Size mereka lebih kurang 10.3 trilion. Jadi fund-fund yang besar kalau fokus kepada Wall Street saja, saya fikir market cap ni memang cukup lah, liquidity memang cukup. Okey, tengok Microsoft 17.4% year to date. Ini 2 hari lepas punya information dapat dari internet. And then Amazon 2% saja, tapi Alphabet 31%. Facebook lebih kurang 10%, right? Facebook all time high, 300 lebih harga dia sekarang. Tengok indeks S&P 500 11.3%, Dow Jones 11.2%. Dan ini data-data yang tak ada leverage. Kalau kita trade Microsoft, simpan Microsoft saja year to date, sepanjang tahun ini kita dah untung lebih kurang 17% kalau pegang daripada Januari. Alright, and then kalau kita leverage kali 2 ke, kali 3 ke, ataupun kali 10 ke, and then insyaAllah dia punya performance tu lebih tinggi lah. Tapi nak capai performance macam ni, dia turun naik bulan 3 especially, pasaran saham tersangat volatile. Okay. Dan kita nak cerita sikit yang data penting minggu ini bukan FOMC, sebab pendirian Federal Reserve jelas mereka dah beritahu inflasi sedang meningkat tetapi ia bersifat sementara. Saya rasa memang betul pun dia bersifat sementara. Sekarang ni harga-harga komoditi sedang meningkat tinggi. Antara sebabnya ialah transport, port yang tak buka, and then airport, kapal terbang pun tak cukup. Itu antara sebab yang menyebabkan harga-harga naik tinggi. Tapi demand sudah mula ada sebab ekonomi sudah mula buka. Okay, di Malaysia ni, di KL especially, tengoklah kereta dah macam normal saja. Okay, so Federal Reserve kita rasa tak penting. Yang penting adalah data-data yang boleh menyebabkan bond yield naik, right? Menunjukkan inflasi. So ada data US GDP 8.30 malam hari Khamis, malam besok, and then PCE price index. Okay, so bila live ni selalu tak boleh nak ingat apa maksud short form PCE ni. Okay, itu hari Jumaat, right? Dan isu dia ialah bila bond yield naik, teknologi stocks seperti bulan 3 yang baru ni dia akan mula jatuh.
Okay, so kita kena careful lah, right? Kena careful. And then ada macam-macam tanda-tanda inflasi, contohnya copper. Copper ini menunjukkan harga komoditi yang sedang naik. Juga dipanggil Dr. Copper sebab copper ni memang digunakan dalam kebanyakan industri. Hampir semua industri menggunakan copper, dan dia reflect demand daripada pasaran. Alright, and then banyak ekonomis di luar sana internet yang saya biasa refer adalah ING. Memang ini hari 13 April US retail sales data kalau tak salah. Okey, so mereka kata memang jangkaan Federal Reserve interest rate nak naik 2024 ke? Itu memang itu bukan jangkaan pasaran. Pasaran jangkakan mungkin lebih cepat lagi. ING rasa Disember 2022. Okey. So yang saya tulis tentang central bank, kita nak share sikit. Central bank ni dia ada dia punya peranan ialah nak naikkan nak jaga ekonomi, di samping nak jaga unemployment rate tu supaya ada kerja yang cukup untuk rakyat, right? So dalam menjalankan tugas ni, kadang-kadang central bank ni dia kadang-kadang dia menggunakan strategi yang tak pernah dibincangkan secara rasmi tapi hanya berlaku. Okay, kadang-kadang mereka bluff. Okay, bluff ataupun menipu masyarakat lah. Menipu tu macam strong word, tapi kalau bluff, English word tu okay, macam kalau kita main-main joke-joke tu sajalah. Okay. So bila ekonomi teruk, central bank dia tak boleh nak kata ekonomi teruk dan akan teruk lagi, right? Kalau dia kata ekonomi tu akan turun lagi, orang yang tak ada masalah, walaupun ekonomi tengah teruk, bisnes dia tak ada masalah, mereka pun akan tersentak dan akan mula memperlahankan pelaburan dalam bisnes mereka. Niat mereka nak kembangkan bisnes, mereka akan mula perlahankan. Okay, so ini central bank perlu elakkan lah. Okay, so walaupun mereka tahu ekonomi akan bertambah teruk, mereka akan kata ekonomi okey, akan sedang meningkat naik. Okay, so perkara ni saya rasa sedang berlaku sekarang. Bluff ni, kita rasa Federal Reserve mereka tahu inflation memang sedang meningkat naik, tapi bila mereka bercakap, mereka tak berkata secara rasmi lah. Okay, mereka kata benda ni temporary, right? Tapi akhirnya pasaran sendiri yang akan buat keputusan. Biasanya pasaran yang akan buat keputusan. Kita akan tengok nanti dengan data GDP dan data PCE, price index tu. Kalau ada tekanan inflasi, kemungkinan bond yield akan meningkat naik, dan akan ada pressure kepada pasaran saham, terutamanya Nasdaq. Alright, terutamanya Nasdaq. And then antara data-data lain, ini PCE apa ni? Oh, di sini pun tak bagi tahu. Okey, tapi ini daripada internet. Memang Federal Reserve lebih banyak gunakan PCE. Okey, ini adalah chart 10-year yield. Kalau tengok teknikal pun nampak macam ada support line ni, sedikit macam double bottom di sini. Ini yang saya screenshot semalam lah. Sekarang ini sudah 1.62, lebih kurang testing high ni. Kalau dia pecah ni, dia akan put pressure on Nasdaq. Dan kalau saham volatile, dia akan put pressure dekat currency market juga. Okay, gold pun sekarang 1780 ke atas malam, tadi pergi 1768 kalau tak salah. Okay, so gold pun sudah volatile. Kita punya projection ialah memang interest rate ni akan naik. Dia mungkin akan break 1.8 pergi ke 2 ataupun 2.5. Dia boleh naik laju bila dia bergerak, right? Dan itu mungkin akan berlaku 2021 ni, dan bila itu berlaku, pasaran saham akan volatile. Jadi strategi pelaburan kita, macam yang saya handle, saya dah memang elakkan, kita dah jual lah counter teknologi. Sekarang kita hold counter energy saja. Sebab apa counter energy? Sebab commodity price sedang naik. Okay, insyaAllah saham-saham berkaitan pun akan ikut meningkat naik. Right, so benda-benda yang kita cerita ni ada ditulis di FB. Kalau nak cepat, follow lah FB saya. Alright, kebanyakan strategi ni kita cerita, tapi kita sedar juga. Okay, macam satu fund yang kita jaga, kita jual counter teknologi. Dia heran kenapa jual counter teknologi ni kan, kenapa jual sekarang.
Right, and then saya kata sebab saya nak kurangkan exposure pada teknologi. Tak ada masalah dengan saham tu sebenarnya, tapi yang kita nak cuba fikirkan adalah kita nak masyarakat berfikir tentang portfolio keseluruhan, bukan tentang satu trade. Right, satu trade you beli harga RM1 naik RM2, you boleh cerita dekat orang, oh you buat 100%. Itu biasanya marketing yang ada di luar sana. Tapi yang realitinya lah kita nak tahu kita punya keseluruhan aset kita naik 100% ke tidak, right? Satu trade kita buat 100%, 9 lagi trade rugi 10%, net lebih kurang 10% je untung kita sebenarnya. Okay, tapi yang diceritakan yang ini, yang 100% ni. So yang penting ialah fikir overall portfolio keseluruhan. Okay, so ini antara chart yang kita jumpa dalam internet. Minggu lepas kita dah cerita tentang S&P 500 dengan 50 days, 200 days, dia dah jauh sangat, right? Dia dah jauh sangat. Ini chart Google pun dengan 200 days moving average dia dah 30% jauh. Okay? Bukan bermakna dia tak boleh naik lagi, tapi kemungkinan untuk dia kita panggil return to the mean ataupun law of normalization. Dia akan normalize, biasanya dia akan patah balik. And susah untuk dia naik dah, right? Tapi bukan bermakna dia tak boleh overshoot ke atas. Itu yang ada tema yang orang biasa kata market boleh irrational lebih lama daripada kita boleh stay solvent. Maksudnya kita mungkin bankrupt dulu sebelum benda tu jatuh. Okay, account kita mungkin dah burst ataupun MC sebelum Google ni jatuh kalau kita short. Alright, so untuk saham ni seeloknya sebab major trend memang ke atas, so kita cuba buy on dip lah lebih baik daripada kita cuba short saham tu. Alright, so okey, itu yang untuk hari ini. Kita nak cerita tentang nak buat portfolio. Kenapa dia ulang-ulang kat sini? Okay, so kita dah siri yang kelima. Siri pertama kita cerita tentang long term performance. Kalau kita ikut strategi long term, memang kita insyaAllah tak akan rugi lah, susah nak rugi. Alright, ikut strategi yang dibuat oleh fund-fund besar, pension fund, yang sebenarnya diajar oleh orang ahli-ahli akademik. Ya, mereka ni tak famous lah, nama-nama macam Howard Markowitz, William Sharpe, nama-nama ni tak terkenal. Mereka ni ahli akademik. Yang terkenal George Soros dalam bidang forex, Warren Buffett dalam bidang saham. Okay, so mereka ajar cara buat long term portfolio, fokus kepada large cap beri return 10%. Kalau kita letak dalam bond dapat 5%. Sebab tu antara nasihat awal kita, benda yang tuan-tuan dan puan-puan boleh buat terus sekarang ialah kalau bekerja duit dalam EPF tu, switch masuk ke fund yang boleh 100% equity. Alright, memang saham boleh jatuh, tapi long term saham biasanya akan bagi return yang lebih tinggi daripada bond. Okay, itu idea dia. Dan kita cerita gunakan indeks, pilih stok saham-saham yang ada di dalam indeks. Right? Macam minggu ni top 7 result dia tengah keluar. Minggu lepas ataupun 2 minggu lepas kita cerita tentang IBM, and kita punya view lah beli sebelum result, dan memang dia naik, tapi tak senang nak trade macam tu. Contoh Netflix jatuh 10%, right? Tapi kalau kita buat long term portfolio, benda-benda ni non issue, right? Memang kita akan terkena yang jatuh 10%, akan ada yang naik 5-10%, but net long term portfolio kita akan stabil insyaAllah. Okay, so untuk long term player tak payah risau pasal result, tapi traders kena hati-hatilah sebab dia boleh jump ke atas laju ataupun jatuh 10%. Akaun kita mungkin boleh rugi 20-30% kalau terkena benda-benda macam ni. Alright, and then kita cerita tentang harga premium, harga diskaun. Maksudnya bila kita faham sesuatu bisnes tu, kita tahu in the long run dia memang akan sentiasa ada. Contoh macam bank kan, sentiasa ada. Kalau kat Malaysia tenaga akan sentiasa ada bisnes tu. Kalau macam Microsoft, PC dah habis, tapi sekarang dia buat cloud, and cloud punya bisnes ni minggu lepas kalau tak salah Malaysian government ada usaha sama dengan Microsoft nak build cloud business dekat Malaysia ni. So mungkin akan the next 5 years, 10 years lah, dia tak senang nak tiba-tiba bisnes ni habis macam tu saja, tak senang. Okay, so bila kita tahu bisnes tu stabil, yang kita nak buat ialah
Bila pasaran saham naik, kita cuba elakkan. Kalau ada saham tu, cuba jual. And then bila pasaran saham jatuh, masa itulah kita nak masuk membeli. Right? Itu je yang kita buat. Kita tak perlu risau accounting ratios yang analis guna tu. Tak perlu. Yang penting kita dah faham bisnes. Okay. So hari ni kita nak tunjuk build long term equity portfolio dengan MFM Securities. Di MFM Securities kita ada lebih 100 saham, cukup untuk kita buat long term portfolio. Alright, and then ini sebenarnya saya tulis di FB, beri mandate diri sendiri siri yang ke-16. Kita mulakan dengan yang modal kecil dulu, right? Modal kecil dulu, alright. So yang untuk beginners, kalau you sign up dengan mana-mana MIB di MFM Securities, you kena cari you punya account manager, macam mana nak guna MT5 apa semua tu, nak belajar mula-mula trade ni, account manager akan terangkan kepada anda. Okay. Siapa yang dah pandai ataupun yang belum pandai pun boleh tengok juga. Ini adalah contoh spread yang kita ada, right? Top 7 lah. Ini yang dalam news tadi tu, yang 10.3 trilion tadi. Okay, tapi atas ada Ford, harga dia 12, and then kita ada Apple, spread dia 11 ni maksudnya 11 sen lah. Okay, 134.4 bid, and then us, ada bid, ada us. Okay, and cara kita operate tak sama macam yang di bursa. Kalau di bursa, bila kita beli saham atau jual saham, dia ada commission 1% ataupun 0.3% kan, so dia ada commission. Di MFM Securities, mereka ambil pada spread, macam forex, macam money changer di luar sana, mereka buat duit daripada spread, macam itulah di MFM Securities. Right? And then tengok harga yang besar macam Alphabet A, okay, Alphabet ada A dan C, different dia lah, satu kita boleh mengundi, satu lagi tak boleh. Saya rasa yang A ni boleh mengundi, kena check lah, saya pun tak pasti. Sebab memang kita macam bila kita beli pun kita nakkan price appreciation dengan dividen, tu pun cukup dah. Okay. And then Facebook pun spread dia 11 sen, kita ada Tesla 29 sen, Amazon antara saham-saham yang mahal, harga sampai 3,000, spread dia RM1.26 ni, RM1.26. Okay. Alright, so ada spread, right? And kita akan tunjukkan contoh portfolio ni. Modal dia 49.95, modal asal. Dia beli Ford 0.01. Perhatikan, harga beli 12.40, and then harga terakhir kalau dia jual harga 12.32. Different dia 8 sen. Okay, different dia 8 sen. Bermaksudnya apa? Dia macam, walaupun kita beli lot 0.01, dia macam kita beli satu shares, macam kita beli satu saham, right? Ini konsep yang saya cuba ketengahkan. Dia macam kita beli satu saham. Okay. So bila kita beli Ford ni, ada margin Ford ni sebenarnya kalau tengok ni 1 to 4 kali 2 dapat 2.48 bagi 10. Ini datang daripada liquidity provider dengan broker lah. Okay. Ada saham margin dia rendah, ada saham margin dia tinggi, bergantung kepada volatility saham tu. Right. So ini kalau nak tahu lebih lanjut kena tanya account manager lah, saya pun tak pasti sangat. Saya biasanya kalau saya trade, kita cuba beli satu share dulu 0.01, kita tengok berapa margin. Okay. Right, so margin menunjukkan berapa banyak dia tak ada kena mengena dengan pinjaman. Okay. Dia tak ada kena mengena dengan pinjaman. Dia cuma nak tunjukkan dengan leverage yang kita letak masa buka account. Leverage itu adalah kemudahan yang diberi oleh liquidity provider dan broker. Berapa banyak maksimum Ford yang kita boleh beli. Right, berapa banyak maksimum Ford yang kita boleh beli. Maksudnya lah, kalau kita nak full margin account ni 49.95 bahagi dengan 2.48, kita akan dapat lebih kurang 20 lebih. So maksudnya Ford kita boleh beli lot maksimum 0.20. Okay, kita boleh beli 0.20 maksimum Ford berdasarkan margin yang diberi oleh broker. Right, free margin ni adalah nilai equity tolak kepada margin 2.48 dapat 47.39, and then free margin ni dia satu nilai yang bergerak. Sebab apa? Sebab equity ni dia pun bergerak. Equity ni datang daripada mana? Equity ni datang daripada modal asal kita, balance 49.95 tolak kerugian yang sedang kita alami ataupun campur keuntungan yang sedang kita ada.
Right, dalam kes ini tengah rugi 8 sen, jadi 49.95 tolak 8 sen, dapatlah 49.87. Okey, so margin level ni nak kira akaun ni sihat atau tidak. Margin level ni kalau tak salah dia tengok note, teringat nilai equity bahagi dengan margin percentage ni. Nilai equity bahagi dengan margin lah. Nilai equity 49.87 bahagi dengan 2.48 ni, so kita dapat margin level. Alright, yang dah active trading selalu dinasihatkan kalau boleh, kalau kita float pun margin ni pastikan 500% ke atas. Maksudnya boleh bertenang. Kalau bawah 500%, diorang kata dah bahayalah. Itu saya pun tak faham. Ini yang diajar oleh trader-trader kepada kita sampaikanlah. Okey, so untuk akaun yang 100 USD memang tak boleh beli saham-saham yang mahal ni. Okey, Apple mungkin boleh beli, mungkin cukup margin, tapi kalau macam Amazon memang tak boleh beli, right? Kalau Apple boleh beli pun kita memang tak galakkan lah. Sebab apa? Sebab modal cuma ada 50, right? Kalau Apple tu katalah tiba-tiba ada flash crash, kadang-kadang ada flash crash yang boleh jatuh sampai 50% ke. So kalau Apple jatuh 50%, memang kita habislah akaun ni, wipe out. Okay, dalam kes ni yang kita nak tekankan, kalau kita beli lot 0.01 ni macam kita beli satu shares, right? Macam kita beli satu shares. Maksudnya kalau Ford tiba-tiba declare bankrupt, kita cuma akan rugi jumlah yang kita beli ni lah 12.40. Okay, so balance kita akan dapat 49.95 tolak 12.40, masih ada lagi baki kita. Itu kalau Ford jatuh bankrupt. Right, so kita untuk akaun yang 100 USD ni tak perlu nak buat macam portfolio sangat, cari saham yang kita rasa boleh bergerak. Ford ni memang kita recommend sebab kita rasa memang electric cars dia akan benefit juga, dia akan join the industry tu, electric vehicles, dia akan benefit. GM pun akan benefit. Cari harga-harga yang murah macam GE, harga lebih kurang 13, GM 50, bolehlah, cukup tu, tak apa. And kalau nak all out macam akaun ni, daripada 15 Januari masa harga 9.93 sen ni, ini sebenarnya masa Ford dia break 52 week high. Okey, kita selalu sebut tentang 52 week high ni sebab ini memang satu strategi yang ada data. Dia ada data yang sudah diuji, right? Orang dah buat macam white paper. Okey, memang kalau dia break 52 week high, biasanya minggu tu dia akan naik certain percentage, and then bulan tu pun dia akan naik. And then pengalaman kita ialah bila dia break 52 week high tu, biasanya dia ada cerita baru dalam bisnes dia. Okey, untuk industri otomotif dekat US, cerita baru dia adalah electric vehicles lah. And then government incentive, Presiden Biden dia akan bagi banyak insentif untuk industri ini. Okey, so contoh akaun ni dia just all out. Saya rasa kita akaun ni boleh biar saja. Sebenarnya akaun ni asalnya ada 100, okey, tapi kita banyak benda yang kita trade, in the end kita cut, dan kita decide akaun ni biar long term sajalah. Okey, sebab 50 USD pun nak trade pening-pening pun buat apa kan. Okey, so tapi Ford ni insyaAllah boleh pergi 15-16, tapi kalau 3-4 tahun mungkin lebih daripada itulah. Right, sambil-sambil bila dah ada margin yang cukup ni, kita akan intai peluang-peluang lain juga untuk akaun-akaun yang kecil ni. Alright, so itu pembukaan. Kalau tak faham, cuba tengok video kita ni ulang-ulang, cuba fahamkan. Konsep yang kita nak sampaikan ialah beli lot 0.01 tu macam beli satu shares, right? Macam beli satu shares, and then kita akan dapat dividen. Kalau Ford bagi dividen, kita akan dapat dividen. Alright, walaupun kita tak pergi mengundi, right, tapi apa-apa yang shareholders dapat, kita akan dapat. Alright, okey, cukup 25 minit. Siri 1 dengan sampai siri 5 ni, alhamdulillah saya rasa kita agak cepat juga, dah sampai bahagian trading. And then yang minggu depan kita akan cerita akaun yang 1,000, 10,000 ataupun 100,000 USD, right? And saham-saham apa yang sesuai untuk size account ini. Okey, assalamualaikum, jumpa lagi.